Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 5. Sebelah tepi tu Sulam Mubtadi, baris atas sekali. Kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 5. Sebelah tepi baris atas sekali kitab Sulam Mubtadi. Kifayatul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur, Sulam Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mengeluarkan bagi hikam, mengeluarkan bagi hikam, hikamun, dengan hikmahnya, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, dan iradahnya, yakni kehendaknya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengeluarkan, ini terjemahan daripada wa abda'al hikama, wa abda'al hikama, bihikmatihi wa iradatihi. Dan mengeluarkan, yang mengeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hikam dengan hikmahnya dan iradahnya. Tapi dalam Kifayatul Muhtadi tu, belah dalam tu kan, dan mengeluarkan bagi hukum dengan hikmahnya. Dalam Kifayatul Muhtadi tu, dan mengeluarkan bagi hukum dengan hikmahnya. Dan iradahnya. Hak Rumi macam mana? Dan mengeluarkan bagi hikam, itu hak asal itulah wa abda'al hikama. Kemudian dalam syarah dia apa tu? Dalam syarah dia, hikam itu jamak hikmah. Hikam itu jamak hikmah. Tapi hak Jawi tu macam mana? Hukum itu jamak hikmah, bukan gitu? Hukum tau. Dia setengah nuskah hikam. Sebab dia nak pergi kepada dan mengeluarkan bagi hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmatun hikamun. Hikmatun hikamun. Bukan hukum tu. Hikam itu jamak hikmah. Dan erti hikmah itu meletakkan sesuatu dan menghantar sesuatu pada tempatnya, tempat sesuatu. yakni menunjukkan sesuatu dengan tempatnya
Dan setengah daripada makna hikmah itu ilmu. Ilmu dan adil dan hilm, iaitu lemah lembut. Itu dalam syarah dia. Dia hikam ni hikmah lah. Hikam. Biasa dengar tak kitab hikam? Hikam, ha, kaf, mim. Hikam ni lah. Apa dia hikam? Hikmah. Kebijaksanaan. Itu hikam. Hikam banyak. Kalau satu, hikmatun. Hikmatani, hikamun. Sebab tu dia syarah itu, hikam itu jamak hikmah. Mufrad dia satu, hikmah. Dua, hikmatani. Jamak ni tiga ke atas, hikamun. Hikam. Dan mengeluarkan bagi hikam dengan hikmahnya dan iradahnya, iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan daripada alhamdulillahilladzi fataral alama biqudratihi. Kalau baca dengan syajak sama baris hujung, alhamdulillahilladzi fataral alama biqudratihi wa abda'al hikama bihikmatihi wa iradatihi. Ini permulaan kitab. Kemudian datangkan terjemahan dia. Segala puji bagi Allah yang menjadikan alam yang amat indah dengan kudrahnya dan mengeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hikam dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya dan iradahnya dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam syarah dia tu, dalam syarah muka surat sebelah, surat 4 bawah sekali, dan dikendaki dengan alam itu. Apa dia alam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam apa dia? Alim, orang yang mengetahui. Alam allazi fataral alama biqudrati. Dan dikenaki dengan alam itu. Apa dia alam? Barang yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma siwallah, itu alam. Alam ni ma siwallah. Apa ma siwallah? Barang yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, itu alam. Kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Kita ni boleh sebut kata alam, kita hanya terhad kepada alam semesta, kan gitu? Alam cakrawala, begitu. Tak Fatihah kita tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni rabbil alamin, tuan bagi sekalian alam. Yang mari di kepala otak kita, apa dia alam? Alam kau, alam cakrawala lah. Singkat orang panggil, tak cukup gitu. Alam ni barang yang selain daripada Allah. Apa dia? Segala-gala makhluk lah. Manusia, alam. Jin, alam. Malaikat, alam. Syurga, alam. Neraka, alam. Selain daripada Allah. Alam cakrawala, ia juga. Alam semesta tu, alam semesta ke apa dia? Alam langit lah. Alam semesta, alam cakrawala tu barang sama je dah. Ya juga. Tapi yang kita faham alam tu ni lah kita alam. Ni panggil syarah, uraian.
Dan dikedoki dengan alam itu barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang yang lain daripada Allah ni makhluk Allah lah. Barang yang Allah jadikan. Makhluk-makhluk tu bukan bahasa Malaysia. Makhluk tu bahasa Arab. Khaliq yang menjadikan. Makhluk barang yang dijadikan oleh Allah. Makhluk ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan dia oleh Allah, tu makhluk. Khaliq Allah Ta'ala. Jadi barang yang selain Allah makhluk. Makhluk ni baharu, hadis, hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Alam, makhluk, hadis, hawadis, makna lain-lain tu. Tapi barang samalah, benda sama je. Ada ni. Barang yang baharu ni, baharu ada ni, dengan bahawa adanya ada permulaan, barang yang harus ada, harus tiada. Dia panggil mumkinun, dia panggil jaizun. Mana? Sekarang barang yang selain dari Allah ni, semuanya Allah yang jadikan, makhluk. Barang yang Allah jadikan ni kesemuanya baharu. Daripada tiada Allah jadikan jadi baharu. Barang yang baharu ni dengan bahawa sebelum tu tiada, kemudian diadakan, tiada ada, kemudian akan kembali tiada. Perkara yang seumpama ni dia panggil perkara yang harus ada, harus tiada. Harus ada. Akal boleh terima ada. Sekarang ada. Akal boleh terima tiada. Sebelum tu memang tiada, lagi akan tiada. Jadi barang yang terima ada, terima tiada bukan barang wajib. Wajib zat dan sifat Allah. Bukan barang yang mustahil. Mustahil ni sekutu bagi Allah. Jadi barang yang terima ada, terima tiada, itu dia panggil mumkinun. Mim mim kaf nun. Ataupun jaizun. Sama tu. Mumkinun. Mim mim kaf nun. Kalau banyak dia panggil mumkinat. Ni perkataan-perkataan ni kita kena ambil tahu juga. Kita kena ambil tahu. Sebab kita akan belajar jumpa istilah ni. Kalau kita belajar jumpa istilah ni. Kalau kita mengaji sifat 20. Qudrah, iradah. Kerjaan dia, takluk dia kepada mumkinat. Apa dia mumkinat? Barang yang harus ada, harus tiada. Apa dia barang harus ada, harus tiada? Makhluk ni lah. Apa dia makhluk? Alam lah. Pada ni. Jangan kita sebut mumkinu. Mumkinu ni mungkin mari, mungkin dok. Itu mungkin bahasa Malaysia. Min waunga kafiyanun. Mungkin. Itu bahasa Melayu. Ni mungkin. Mim kaf nu bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Mungkin ni mastawa alaihi wujud wa adamu. Barang yang bersamaan oleh ada dan tiada. Akan boleh terima ada, akan boleh terima tiada. Itu mumkinun. Kita dengar mumkinun, mungkin mari, mungkin tidak mari. Tu cakap Malaysia. Tak kena mengena tu. Takluk pada mumkinun pening. Peninglah sebab kita perkataan asas pun kita tak reti. Tapi perkataan kita tak reti, tak jadi berdosa. Dekat tak tanya. Dekat tak tanya kita. Apa dia mumkinun? Tak jawab dalam kubur kita. Dekat tak tanya tu. Perkataan tu. Cuma kalau perkataan tu kita tak reti, bila kita belajar kudrah iradah bertahap pada mumkinun tu, kita akan jadi payahlah permulaannya. Tapi bila diperjelaskan, boleh faham semula. Jadi alam-alam ni barang yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kena jaga molek ni. Sebab sekarang golongan yang terpesong dalam bab pegangan yang Allah menjadikan Nuh alam cakrawala. Alam cakrawala tu. Tu Allah Ta'ala. Allah menggerakkan matahari ke, bintang ke, bulan ke, planet ke, Allah yang menjadikan. Allah yang.
Allah menjadikan siang, Allah menjadikan malam. Itu kerja Allah Ta'ala. Hak berlaku di kita ni, di bumi ni. Ni, berlaku di kita di bumi ni. Lahir kita sampai ke mati kita, Allah hanya mengetahui. Bukan datang daripada kudrah dan iradah Allah. Bukan qada dan qadar Allah. Ni hak bawakan. Atas muka bumi ni, hak qada qadarnya, kita dilahirkan. Kita dilahirkan. Tu memang hak mutlak. Allah Ta'ala yang qada qadar mutlak. Lahir kita di mana, ibu mana, jantina apa, bangsa apa, rupa macam mana, tu hak Allah Ta'ala. Sampai masa mati. Mati bila? Mati di mana? Mati kerana apa? Tu Allah Ta'ala. Tapi dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni, tidak ada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Rabbil Alamin macam mana? Allah Rabbil Alamin Nuh cakrawala sahaja. Ni. Ni Fatihah kita ni. Kalau kita tak pegang molek Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ialah kita mazhab Syafi'i. Ayat kedua dalam Fatihah, ayat kedua dalam Al-Quran. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mazhab Maliki Hanafi, ayat yang pertama Fatihah, ayat yang pertama Al-Quranul Karim adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama tu Fatihah kita. Kalau hak mazhab lain lah, rukun semayang tu, ayat pertama Al-Quranul Karim tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu akidah tu. Kalau tak pegang molek akidah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, celakalah orang tu. Celaka. Quran akan laknat dia. Quran akan laknat dia. Celaka orang ni. Orang yang sa'idun su'ada bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Tu biasa dengar tak hadis tu? 4 bulan ni 40 hari air mani, nutfah, alaqah, mudghah, 40 hari 120 hari. Summa yursalu al malak, diutuskan atasnya akan malaikat. Fa yanfakhu fihi ruh, malaikat tiup ruh. 4 bulan dalam kandungan ibu. Wa yu'maru bi katbi 4 kalimat, dan diperintahkan tulis 4 kalimat. Bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Yang keempat dia apa? Wa syakiyun au sa'idun. Sa'id ni syakiyun celaka, sa'idun bahagia. Syakiyun ni orang ahli neraka. Tuan-tuan, Allah perintah malaikat tulis. Jadi kalau orang yang baca Fatihah tidak berpegang dengan akidah Fatihah ni, orang yang sakiyun, orang syakiyun, orang yang ashqiya dipanggil, orang yang celaka. Orang yang celaka. Ada ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabbil Alamin, Tuan. Semua yang berlaku ni semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ni. Ni. Sama macam bicara dalam kitab kita ni. Allazi fataral alama bi qudrati. Yang menjadikan, bagi Allah yang menjadikan alam ini dengan kudrahnya. Ini bicara. Maksudnya samalah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di awal kitab Sulam Mubtadi ni, dia bicara berkaitan dengan cerita bab kudrah, cerita bab iradah ni, bi qudratih, dengan kudrahnya. Kemudian wa iradati, dan iradahnya. Dia kitab Sulam Mubtadi ni, kita masuk bahagian kedua tu,
Cerita bab solat berjemaah, pekoh. Jadi kitab Sulam Mubtadi ni kitab apa sebenarnya? Sebab nampaknya bunyi macam bicara bab akidah. Di depan tu lah, wa aujaba 'alal ibadi ma'rifata awsafi wa ahkamihi wa alzamahum imtisala amrihi wa nahi. Cerita situ tu nampak macam nak pergi kepada bicara pekoh. Jadilah kitab Sulam Mubtadi ni di awalnya bicara akidah, tak banyak mana. Yang banyaknya bicara pekoh. Pekoh pula bukan pekoh ibadah saja ni. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Tapi di awalnya bicara akidah. Awalnya bicara akidah. Awalnya bicara akidah. Dia kitab-kitab ni, kalau kita akidah, kita tauhid lah. Kalau kita pekoh lah. Dia gitulah. Tapi kitab Jawi Melayu kita ni, ulama Melayu kita ni, kitab pekoh betul-betul. Ni kitab pekoh betul-betul lah ni. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Ni pekoh betul-betul ni. Bukan pekoh ibadat saja. Bukan pekoh ibadat saja. Bukan pekoh semai saja. Bukan pekoh ibadat saja. Ada belaka 4. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Tetapi ulama Melayu kita ni, walaupun kitab tu kitab pekoh, sebelum masuk pekoh, dia pergi bubuh tajuk tauhid, akidah. Ini hak Syekh Daud biasa belajar kitab Matla'in. Matla'in Syekh Muhammad bin Ismail. Matla'in. Matla'in macam Sulam Mubtadi juga. Pekoh, ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Tapi di awalnya akidah. Kitab Melayu. Pekoh dia buah akidah depan. Walaupun pekoh tu panjang, 4 bahagian. Dia tuang kitab Matla'in Muhammad bin Ismail, ayah kepada Muhammad Nur ni, tuang kitab Kifayatul Muhtadi. Ni, Syekh Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Muhammad bin Ismail tu tuang kitab Matla'in. Muhammad Nur ni kitab Kifayatul Muhtadi. Sulam Mubtadi ni Syekh Daud. Syekh Daud ni bapa saudara kepada anak saudara kepada Syekh Daud Al-Fatani. Muhammad bin Ismail ni anak saudara kepada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi antara Syekh Daud Sulam Mubtadi dengan Syekh Muhammad bin Ismail Kifayatul Muhtadi ni cucu saudara. Ini semua di kalangan keluarga ulama-ulama besar orang Melayu. Keluarga mereka dengan ulama-ulama besar belaka. Cuma nak ceritanya, Sulam Mubtadi Syekh Daud, Matla'in Badin Syekh Muhammad bin Ismail, pekoh 4 bahagian, tetapi dimulai dengan bicara akidah, bicara tauhid. Kalau kita Arab, pekoh lah. Tauhid lah. Tak Melayu dah. Sebab kita orang Melayu ni orang yang agak terkemudian. Kita maklumkan sejarah. Kita orang Melayu ni masuk Islam tu terkemudian. Ada ni. Jadi agama tu kadang-kadang mana? Tak reti mana agama. Dia tak tahu pun agama. Dia faham agama ni semayang gitu je. Berjemaah gitu je. Akidah macam mana? Tauhid, pegangan. Kita beriman Allah ada dah kan. Kita beriman Allah sedia, Allah kekal. Itu sebahagian dia pegangan. Cukup dah gitu. Cukup dah. Setakat tu je. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang dia tak kenal agama.
Apabila dok kenal agama, jahil agama, dia buat rupa agama pun orang yang celaka. Akhiratnya kekal neraka kalau akidah tak betul. Saya semayang atas dunia, tak ada semayang. Puasa, lapos saja je, tak ada puasa. Kalau akidah tak ada puasa. Pergi Mekah, pergi melancong, perabi duit je. Tak ada. Ni. Orang Melayu kita yang beragama Islam. Islamnya agak kemudian, 500 tahun kemudian. Pada ni. Lepas tu dijajah pula. Kita tak faham agama. Dia nampak semayang je. Jadi ulama Melayu kita nak ngaji bab semayang, nak ngaji bab fiqh, akidah dulu. Akidah. Ini ulama Melayu kita. Akidah dahulu. Kitab Wisyahul Afrah. Tuang samalah, tuang sama dengan Batlain. Muhammad bin Ismail. Fiqh semayang saja. Fiqh semayang saja. Tak ada. Puasa tak ada, zakat haji tak ada. Semayang saja. Pada dia. Di awalnya bicara tauhid. Jadi banyak kitab Jawi, kitab fiqh di awalnya letak tauhid. Hidayatus Sibyan, dia letak tauhid di hadapan. Hidayatus Salikin, hak Babu Solah baca tu, dia letak akidah di hadapan. Dia letak tauhid di hadapan. Samalah juga kita. Kita nak bawa agama kepada anak bini kita, akidah di hadapan. Kalau tak ada agama, syaqiyun, orang yang celaka. Tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Kita semayang, comel patih kitanya. Akidah dia macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Akidah tu. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah, istighna, iftikar. Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Kemah tak kitanya? Dua tauhid itu kita beriman kena kemah dua tauhid itu. Tauhid uluhiyah dan rububiyah. Pertanyaan alam barzahnya, man rabbuk? Siapa tuan kamu? Siapa tuan kamu? Jawapan dia Allah lah. Jawab bukan dengan kepastian lidah, dengan akidah kita. Tauhid rububiyah tu apa dia? Rabbil alamin. Asasnya apa? Asasnya mengesahkan Allah pada perbuatan. Yang berlaku kesemuanya datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Allah menjadikan alam dengan kudrahnya. Ini permulaan dahulu. Itu Rabbil Alamin. Semua yang berlaku ni datang daripada kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, rukun iman yang keenam. Pada yang berlaku kesemuanya datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan dengan kudrahnya. Kudrah adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan dengan kudrahnya. Itu tauhid rububiyah. Semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Sekalian, bukan hanya yang berlaku di alam semesta, alam cakrawala saja perbuatan Allah. Yang berlaku di muka bumi ni pun kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Sebab yang berlaku ni dipanggil apa? Dipanggil mumkinun, jaizun belaka. Itu semua ta'aluk kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'aluk kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengeluarkan bagi hikam dengan hikmahnya dan iradahnya dan kehendaknya. Mengeluarkan bagi hikam dengan hikmahnya dan iradahnya. Semua yang berlaku ni datang daripada hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan iradahnya, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku ni datang daripada hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah meletakkan sesuatu dan menghantar akal pada tempatnya. Itu kebijaksanaan
Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hikmah dan iradahnya dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku, sama ada yang berlaku tu baik, sama ada yang berlaku tu jahat, kesemuanya dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah Allah menjadikan hamba kufur kemudian dikekalkan neraka? Hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang mengetahui. Itu je. Kita ada nampak soal. Allah mengeluarkan, Allah menjadikan tu dari perkara yang jahat. Allah jadikan iblis, syaitan kufur kepada Allah. Itu hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan jin dan sebagian manusianya kufur. Itu ada hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kekalkan neraka pula, hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Apa hikmahnya? Itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah? Rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan kita gitu. Sebab tu apa yang berlaku, walaupun perkara itu perkara jahat, kufur dan maksiat, kita wajib reda. Reda tasawuf lah. Reda tu bahagian tasawuf. Kita wajib reda. Sekian perkara yang berlaku, termasuk yang berlaku tu perkara yang jahat. Kenapa kita wajib reda? Sebab Allah jadikan dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah kebijaksanaan Allah? Allah menjadikan perkara yang jahat. Itu yang ada soal lah. Itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi redha tu itu bahagian tasawuf lah. Bahagian tasawuf. Kita wajib redha walaupun perkara tu perkara yang jahat sekalipun. Oh, pelik pula jadinya. Benda maksiat kita wajib redha. Benda maksiat kita wajib redha. Kita wajib redha. Benda kufur kita wajib redha. Kita wajib redha. Walau itu perkara yang dimurkai oleh Allah. Perkara yang tidak diredai oleh Allah. Tiba-tiba kita wajib redha walaupun dengan perkara yang dimurkai oleh Allah, walaupun dengan perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak redha macam mana? Itu fardhu-ain tasawuf. Fardhu-ain tasawuf. Wajib redha dengan sekalian qada Allah. Qada Allah ni termasuk yang baik dan termasuk yang jahat. Wajib redha. Termasuk yang jahat, kufur dan maksiat, wajib redha. Tapi kufur Allah tak redha. Innallaha la yarda bi'ibadil kufr. Sesungguhnya Allah tidak redha dengan hambanya akan kekufuran. Allah tak redha, macam mana kita wajib redha? Itu kena kemas dari ilmu tasawuf. Kita wajib redha dari sudut itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita haram redha dari sudut pilihan dan perbuatan hamba memilih kekufuran dan memilih perkara maksiat. Itu kena bagi dua lah. Wajib redha dari sudut kehendak Allah perkara jahat. Haram redha dari sudut perkara jahat tu pilihan dan perbuatan hamba, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kena letak molek. Yang kita nak cerita sininya, kenapa wajib redha dengan perkara yang jahat? Kerana apa yang Allah Ta'ala kehendak, iradah dengan hikmah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang jadikan? Dengan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun atas rupa perkara yang jahat sekalipun. Ini pembicaraan asas agama ni. Ini pembicaraan ilmu fardu ain. Ini bukan ilmu dalam-dalam, bukan ilmu tinggi-tinggi, bukan ilmu yang halu-halu. Ini ilmu asas saja. Ini ilmu asas. Memang kita berpegang
Yang berlaku adalah datang dari iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah telah kehendak, semuanya penuh dengan hikmah, kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Sampai masa berlaku, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat-sifat kudrah lah yang melakukan segala-gala perkara. Yang berlaku ni sama ada di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah. Allah yang menjadikan dengan sifat kudrah. Itu rukun iman yang keenam, qada qadar. Rukun iman yang keenam, baik jahat qada qadar. Tidak imani rukun yang keenam, orang yang syaqiyun, orang yang celaka, neraka. Gitu je. Sudah tertulis dah. Wa syaqiyun aw sa'idun bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Celaka ataupun bahagia. Celaka ahli neraka, bahagia ahli syurga. Hadis tu panjanglah. Amma ahlus sa'adah, adapun orang yang bahagia, akan dipermudahkan baginya, bagi amalan orang yang bahagia. Mana amalan orang bahagia? Amalan ahli syurga. Mana amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Itu adalah amalan ahli syurga, amalan orang yang bahagia. Amalan ahli syurga, amalan orang yang bahagia, iaitu beriman dan beramal soleh. Beriman lengkap keenam rukun iman. Rukun-rukun ni. Rukun iman keenam, qada qadar, baik jahat tidak diimani, dikufuri. Itu orang yang celaka, bukan orang yang ahli bahagia. Wa amma alus syaqawah fa yasiruna li amali syaqawah. Ke bukan gitu. Bukan. Itu hadis lain tu. Itu hadis lain. Tu hadis lain. Hak hadis wallazi la ilaha illa ghairuh tu kan, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Lah tu kan. Hatta ma yakunu baina wa min al-zira. Tu hadis tu. Tu hadis lain tu. Tu hadis lain. Tu hadis hak Nabi bersabda, ma minkum illa waqad kutiba maq'adun nar min jannah. Tu hadis lain. Nabi bersabda, ma minkum illa waqad kutiba maq'adun nar min jannah. Tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali neraka ataupun syurga. Tak ada. Neraka, syurga Tuhan tak ada pada azal. Mustahil berubah. Mustahil berubah. Maka sahabat pun tanyalah, afala natakilu ala kitabina, adakah kami keserah je dengan ketetapan kami itu serah. Dan neraka tak berubah dah. Syurga tak berubah dah. Kami pakai serah gitu lah. Nabi pun bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Baca sama hadis tu. Amma ahlus sa'adah. Ada di situ. Hadis tu. Hak tadi tu, hak tu hadis hak beramal dengan ahli syurga hingga tidak ada tentang syurga melainkan sehasta. Tetapan azadi ahli neraka, akhirnya beramal dengan ahli neraka, dia masuk maka masuk mati, masuk neraka. Tu hadis lain tu. Jadi syurga dan neraka tuan tetap dah. Syurga tuan tetap dah. Lepas tu beramal lah. Beramal, Nabi kata akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan jadikan tempat tu neraka, orang celaka, maka amalan dia amalan celaka lah. Amalan neraka lah dianya. Semayang kuat, akidah salah, neraka. Gitu je lah. Cerita bang akidah, tak minat. Cerita bang akidah, tinggi. Cerita bang akidah, pening. Itu bahagian dia. Tapi semayang rajin. Walah, Allah perintah semayang ni, Allah perintah pada siapa? Dalam Quran dia ada dua. Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ayat Makkiyah.
yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat ya ayuhan nas, wahai mereka beriman. Ayat madaniyah. Perintah sembahyang, perintah puasa. Ya ayuhan nas ke ya ayyuhallazina amanu? Ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman yang sah ke-6 rukun iman. Tak. Tak ada seru pun kepada orang tak beriman. Wah semayang juga, tak ada seru ke dia. Ini orang celaka. Begitulah dianya. Begitulah bahagian dia. Kalau tetap dapat ada azab, dianya orang celaka, ahli neraka. Gitulah jalanan dia. Mudah je ngejalan tu. Mudah pok senang je buat ibadah. Mudah je. Tapi akidah tak peduli. Itu bahagian dia. Ada pun orang yang tuan tetap pada azab ahli syurga, tuan permudah bagi jalan ahli syurga. Beriman sungguh-sungguh. Beramal soleh betul-betul. Amal soleh mana? Semayang dengan ilmu, berjemaah dengan ilmu. Amal soleh ni bukan zahir saja. Amal soleh termasuk amal batin. Tasawuf pun kemah ilmu fardhu ain dianya. Tuan buka jalan yang seumpama tu, tuan permudahkan bagi dia seumpama tu. Bunyi kata belajar fardhu tauhid, minat. Fardhu ain fiqh, minat. Fardhu tasawuf, minat. Bersungguh. Tu bahagian dia. Kalau dulu, dulu kok. Bagaimana? Ada setengah orang dulu tak reti apa, tak reti pun. Dia tak ada sekolah agama pun, sekolah menengah biasa je. Makna mula-mula belajar tu makna kalau kita tegak kosong. Tapi dia minat. Akhir Tuhan buka jalan ke dia, bahagian dia. Jalan beriman, jalan beramal soleh. Ada kitab sulam ni lengkap lah. Sebab di hujung nanti ada masuk tajuk tasawuf sedikit di hujung. Tapi kitab sulam ni, kalau nak tulis di jadual pengajian, memang kena tulis fiqh. Tulis fiqh. Tapi Mizi tulis tauhid dan fiqh tau. Tauhid dan fiqh. Hidayatus salikin tasawuf. Tu gimmick. Dah elang poster tu kan. Kan dua kelas kan kita ni. Jadi minggu pertama, ketiga kitab sulam ni. Kedua, keempat kita ada tersalikin. Hak sulam tauhid dan fiqh. Hidayatus salikin tasawuf. Tak apalah. Tapi sebenarnya hidayatus salikin tauhid pun ada. Fiqh pun ada. Tapi kenapa tu dia tasawuf? Tasawuf panjang. Kitab sulam ni tulis fiqh saja pun tak apa, sebab fiqh yang panjang. Tauhid di hadapan, tasawuf dia ada di hujung dia. Maknanya dua kitab ni sama je. Sulam dengan Hidayatus Salikin sama. Tauhid, fiqh, tasawuf. Maknanya kalau Allah buka jalan untuk kemah tauhid, fiqh, tasawuf, jalan beriman soleh, itu jalan orang yang bahagia. Kita dapat Allah, baik, syurga. Kita dapat Allah, jahat, neraka, mustahil berubah sama sekali. Kesemuanya datang daripada kehendak, iradah dan juga kudrah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aujabal ibadah tau. Hak Rumi gitu juga. Wa aujabal ibadah. Ni kena tengok balik lah dalam sulam macam mana. Ada bawa sulam nipis tau. Sulam nipis ada bawa. Ada sebab bawa. Kan ada bawa kitab sulam nipis tau. Apa dia? Dah bawa dah. Sulam nipis. Sulam nipis ada bawa? Tak ada bawa. Tak ada siapa bawa. Minggu lepas kan ada bawa seorang kan. Tinggal dah. Tinggal dah. Sulam nipis. Wa aujabal ibadah atau wa aujaba alal ibadi ma'rifata awsafihi wa ahkami. Wallahu a'lam. Ini kitab
Kifayatul Muhtadi, muka surat 120. Sebelah tepi kitab sulam, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dapat pahala berjamaah, dan dapat pahala berjamaah selama belum lagi salam imamnya pada yang lain daripada Jumaat. Dan dapat pahala berjemaah. Banyak mana pahala berjemaah? 27 gandaan. Selama belum lagi salam imamnya. Selagi imam belum beri salam. Selagi imam belum beri salam. Dia Allahu Akbar, tu imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk pun duduk dah lah sebab imam beri salam dah. Ni dia Allahu Akbar, tu imam pun ngam-ngam Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat pahala berjemaah 27. Jadi tu duduk ke duduk apa tu imam beri salam dah. Terus jalan je lah. Fadilat 27. Kita mari awal-awal 27. Dia last minute dah. Last minute dah 27. Orang dah gitu. Pakat mari lewat lah. Mari awal apa? Mari awal 27. Mari lambat waktu kedua 27. Mari lambat waktu ketiga dah tu imam 27. Waktu keempat dah tu imam 27. Tasyahud akhir dah tu imamnya 27. Last minute tu imam dekat-dekat beri salam. Dia Allahu Akbar. Tu imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. 27. Ada? Yang mari awal tu kenapa? Kan bunyi qomat di speaker kan? Qomat barulah start motor. Qomat ambil semayang pun sempat lagi tau. Qomat je kita ambil semayang. Sebab apa? Kat keempat pun 27 juga. Ni, kalau qomat kita start motor dah, awas sangat tu. Qomat baru ambil semayang. Sebab apa? Sebab ni, selagi tak imam belum beri salam, dapat pahala berjamaah 27. Lain kali qomat tu bila dengan tu imam dah jadinya, tak ada seorang dah lah. Tengok tak semai baru siapa dah 27. Dia 27 ni dia, sama 27. Kan kita ngaji kan kita tahu kan fadilat berjemaah 27. Kalau kat pertama, kalau mai kat kedua tinggal 20. Kat ketiga tinggal 15. Ada ngajar situ? Ke mana? Dah. Sekarang ni kita tahu kan fadilat berjemaah 27. Jadi sekarang ni nak tanya berjemaah kat pertama mai awal-awal, kat kedua mai lambat, kat ketiga lagi lambat, kat keempat lagi lambat. Ke fadilat lain kita ngaji? Fadilat lain? Tak ada dah 7 je. Selama belum lagi imam beri salam 27. Sama tu kaman la kaifan. Sama bilangan dipanggil sama kuantiti, tak sama kualiti. Faham? Sama kuantiti tu bilangan 27, tak sama kualiti. Sama kaman la kaifan dipanggil. Kam bilangan 27 sama. La kaifan ni kuantiti. Tak sama. Hak ni hak biasa tu saya sebut lah. Kalau berjemaah imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. 27 duit Amerika tu saya kata. 27 duit Amerika. Lambat sikit siapa? Dia kata 27 duit Singapura. Kat pertama lagi. Kat pertama lagi. Awal dengan tu imam tu 27 duit Amerika.
Tok Imam baca patah surah dia baru masuk, 27 duit Singapura. Tak ada. Duit Amerika dengan Singapura jauh beza. Jauh tahu. Beza banyak mana tak tahulah. Akak kedua pula tu kata 27 duit Malaysia. Akak keempat 27 duit Thailand. Akak keempat 27 duit Indonesia. 27 ke tak? 27. Tapi dia punya kualiti dia tak sama. Tapi dapat pada 27 selama imam belum memberi salam. Ini berkaitan dengan fadilat lah. Kemudian minggu lepas ada baca dalam syarah tu, hukum solat berjemaah atas orang perempuan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, apakah hukum solat berjemaah bagi orang perempuan? Ni tergantung. Ni minggu keempat. Minggu ketiga, 2 minggu lepas saya baca dalam tu. Baca dalam tu. Dalam Kifayatul Muhtadi tu. Musad 120. 120. Kita ambil atas sikit. 120 baris yang ke-7 daripada atas. 120 baris ke-7 daripada atas. Lepas tu orang pakar hak rumi tu nak cari macam mana, wallahu alam dah tu. 120 baris tu daripada atas. Maka tiada wajib berjemaah sebagai wajib fardu kifayah. Maka tiada wajib berjemaah sebagai wajib fardu kifayah atas perempuan dan khunsa. Perempuan tak wajib fardu kifayah, mereka solat berjemaah. Dan khunsa pun tak wajib fardu kifayah. Kena khunsa. Khunsa kena? Kena khunsa. Khunsa ke apa dia khunsa? Khunsa bahasa Melayu tu Khunsa. Bukan? Ada bahasa Melayu kan khunsa? Dua alat. Alat nukar rumah. Dua alat. Alat nyaku ke alat apa? Alat kemaluan. Ada dua alat. Alat kemaluan. Dah lah, tak sebut alat kemaluan. Ada dua alat gitu je. Tapi takut orang. Dua alat apa pula? Alat nukang ke, alat nyaku ke, alat kemaluan lah. Khunsa ada dua alat. Nak tanya, pondang dua alat? Pondang sealat je. Pondang maknya tu lah. Bapuk Bapuk. Pondang satu alat orang lelaki, tetapi dia berpenampilan perempuan. Naluri dia panggil apa? Hormon dia panggil tau. Itu dilaknat oleh Allah Ta'ala tu. Itu dilaknat. Pondang bukan khunsa. Pondang dipanggil mukhannas. Ini khunsa ada dua alat. Khunsa tak ada pada masa Nabi SAW. Tak ada. Masa Nabi tak ada. Kemudian khunsa ni ada dua alat. Dua alat ni ada yang jadi kedua-dua. Mana berfungsi kedua-dua. Tapi saya ada terbaca lah. Ada khunsa yang ada dua alat. Dua alat berfungsi. Dikatakan ada. Dan kita sebut ni ada lah. Tapi pada masa Nabi SAW tidak ada khunsa. Tidak ada. Jadi dua alat ni berfungsi kedua-duanya. Nak hukum macam mana? Nak hukum dia lelaki, alat perempuan dia berfungsi. Nak hukum dia perempuan, alat lelaki dia berfungsi. Maka dia panggil khunsa muskil. Muskil pada muskil. Muskil bahasa Arab. Kita ada tak muskil? Allah, saya muskil sungguh lah. Apa muskil? Kesamaran. Tak jelas. Kan bahasa muskil bahasa Arab. Kita cakap nak muskil. Cakap muskil. Muskil ni apa? Kesamaran. Tak jelas.
Jadi sekarang ni khunsa ni nak hukum lelaki, alat perempuan berfungsi. Hukum perempuan, alat lelaki berfungsi. Dia panggil khunsa muskil. Satu lagi dia panggil khunsa wadih. Wadih ni nyata. Lelaki ataupun nyata perempuan. Khunsa wadih ni macam mana? Ada dua alat. Alat lelaki sahaja yang berfungsi. Alat perempuan tu tak ada fungsi, tak ada saraf pun. Saraf dia pun tak ada, macam daging lebih je. Pada ni, maka dihukumkan khunsa ni adalah lelaki. Dia bagi khunsa wadih, khunsa yang nyata lelaki. Ataupun dua alat ni alat perempuan saja berfungsi. Alat kemaluan, alat kelamin lelaki tak ada. Umpama daging lebih je, tak ada saraf, tak ada apa pun. Orang saraf pun tak ada. Maka dia panggil khunsa wadih, nyata perempuan. Nyata lelaki, hukum lelaki. Nyata perempuan, hukum perempuan. Dia panggil khunsa wadih. Sini sebut khunsa muskil ataupun wadih. Bila sebut khunsa dalam kitab fiqh, yakni khunsa muskil. Khunsa wadih tak bicara. Sebab apa? Sebab dia hukum lelaki, hukum perempuan. Jelas. Pada ni, hak khunsa wadih ni, hak hukum lelaki, hukum perempuan ni, alat kelamin yang tidak berfungsi boleh dioperate. Buang tu. Dia boleh berkahwin dengan pasangan dia. Adapun khunsa muskil, dua alat berfungsi, nak hukum lelaki tak boleh, hukum perempuan tak boleh. Hak ni alat kelamin dia tidak boleh operate. Hak ni tak boleh nikah sama sekali. Tak boleh nikah. Nak nikah dengan orang perempuan, kemungkinan dia perempuan. Nak nikah dengan lelaki, kemungkinan dia lelaki. Oh, dinikahkan dua alat tu, tak boleh juga. Tak boleh juga. Ini khunsa muskil. Di kitab boleh sebut kata khunsa muskil. Jadi khunsa muskil ni dibanyak dihukumkan seperti perempuan. Bukan perempuan, tapi dihukumkan seperti perempuan. Ni berjemaah. Hukum seperti perempuan lah, tak wajib juga tapi dia bukan perempuan. Khunsa muskil lah ni. Dia nak semayang, aurah dia macam orang perempuan. Macam orang perempuan aurah dia. Kena pakai baju semayang orang perempuan. Kalau dia perempuan, okeylah, baju semayang perempuan. Tapi kalau dia lelaki, orang lelaki sah tak semayang pakai baju semayang orang perempuan? Sah tak? Tak sah. Tak sah, pelik pula. Apa tak sahnya? Sah lah. Tapi kalaulah khunsa ni letak hukum macam orang lelaki, antara pusat dan lutut di semayang. Kalau berbetulan dia lelaki, okeylah. Kalau berbetulan dia perempuan, tak cukup. Sebab tu dia letak pada seperti perempuan. Bukan perempuan, seperti perempuan hukum dia. Jadi aurah semayang kena pakai baju semayang macam orang perempuan. Kena dia lelaki, sah je kalau lelaki pun. Tapi kalau aurah lelaki antara pusat dan lutut, kalau kena dia perempuan, cukup dah aurah dia? Tak cukup, tak sah semayang. Dia gitu. Jadi sebut kata khunsa muskil dalam kitab ni. Maka tiada wajib berjemaah sebagai wajib fardu kifayah atas perempuan dan khunsa tak wajib. Sebab terdahulunya wajib fardu kifayah bermula seorang jemaah atas laki-laki yang merdeka, lagi mukim, yang baligh, yang tidak uzur, baginya fardu kifayah. Orang perempuan tiada wajib fardu kifayah, dan khunsa tidak wajib fardu kifayah. Dan yang ada padanya kesahayaan, hamba tidak ada kewajipan fardu kifayah. Dan orang yang dagang, siapa orang dagang? Orang musafir lah. Kita orang dagang ni orang tak ada negeri tu. Kita panggil orang dagang. Betul kan? Orang dagang ni orang yang tak ada negeri lah. Tu orang panggil orang dagang. Dah ni. Orang dagang ni orang musafir. Tidak wajib fardu kifayah. Dan orang yang bertelanjang, tak ada pakaian dianya. Sembahyang Jumaat bukan fardu kifayah. Sembahyang Jumaat bukan fardu ain. Tapi kalau dia berjemaah juga, sah je. Kalau dia sembahyang Jumaat juga, sah je. Dah bertelanjang, jangan tengoklah. Kamu nak tengok.
Dia sekarang ni bertelanjang wajib semayang. Wajib semayang ke tak wajibnya? Ada ni. Boleh jadi belaka. Dok kata bertelanjang lah. Aurahnya tak dapat tutup dengan sempurna. Macam orang kena musibah tu kan. Sedar-sedar Allah, air siapa ke kat pinggang tu. Nak ke mana lagi? Lari dengan sehelai sepinggang. Kalau ada sehelai sepinggang. Kalau tak ada sehelai sepinggang, sepinggang saja je lah. Sehelai tak ada. Sehelai sepinggang ni ada kot underwear luar dalam. Sehelai sepinggang. Tapi kalau underwear pun tak ada, tidur tengah bulat, panas. Ke air kat pinggang dah, rumah nak hanyut dah, dia buka almari pula cari baju. Tak ada dah. Lari setakat boleh lah. Tu bukan sehelai sepinggang dah. Telanjang bulatnya bulat apa? Pagi esok subuh. Nak main subuh dah ni, tengok tu lo dalam saja. Tu lo pendek. Tu dah cukup belaka. Berjemaah bukan fardu kifayah. Tapi nak jemaah sah. Jemaah boleh lah. Tapi kalau berjemaah, Tok Imam tak boleh duduk depan 3 seter gini. Tok Imam kena duduk depan sikit je. Sebagaimana berjemaah sama-sama perempuan. Kan jemaah sama-sama perempuan. Kan Tok Imam perempuan kan depan sikit je. Sama lah. Depan sikit je. Ada ni. Bahkan walaupun tidak fardu kifayah berjemaah, afdal berjemaah orang bertelanjang daripada sembahyang seorang diri. Mazhab Hanafi kalau bertelanjang, afdal seorang diri daripada berjemaah. Dia gitu beza dia. Kita dah terfikirlah, tak fikir apa? Dah telanjang, berjemaah lagi, pejam mata. Bertelanjang kalau mazhab Syafi'i kita, wajib solat berdiri macam biasa. Wajib solat berdiri macam biasa. Rokok sujud macam biasa. Tak sedap, sedap senyum. Dia senyum lalu dah tu. Jangan duk mikir benda lain. Mikir benda lain pula dah. Dah rokok sujud macam biasa. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi Maliki, kalau bertelanjang, gugur rukun qiyam. Berdiri tak wajib tau. Kan kita berdiri tak wajib ni orang sakit, baru berdiri tak wajib. Orang atas perahu baru berdiri tak wajib. Orang telanjang dah ada kekal wajib berdiri. Mazhab Hanafi tak. Bertelanjang solat duduk. Tak ada berdiri dah. Rukuk sujud isyarat saja dengan tubuh. Tak ada rukuk macam biasa dah. Mana? Kalau bertelanjang nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi dah jadinya. Ada mazhab Hanafi ni semayang duduk, kaki belunjuk ke kiblat, rukuk sujud isyarat je. Kita ingat ke bertelanjang tak wajib semayang. Dan ni cerita bab berjemaah ni. Tak wajib fardu kifayah. Adapun semasa waktu kekal kewajipan. Cuma sini tak wajib fardu kifayah. Dan tiada wajib pada semayang diqada akan dia. Dan tiada pada semayang nazar. Semayang qada tak wajib berjemaah. Jadi semayang masing-masing. Adapun Jumaat, maka berjemaah pada itu fardu ain. Syarat sah semayang berjemaah Jumaat seperti yang lagi akan dinyatakan pada bab solat berjemaah. Solat Jumaat. Kita nak pergi sini pula. Dan sembahyang berjemaah pada masjid. Dan semayang berjemaah pada masjid. Terlebih afdal. Berarti sekat tu dulu. Berjemaah pada masjid lebih afdal daripada jemaah di surau. Lebih afdal daripada berjemaah di rumah. Tapi fadilat 27. Berjemaah di masjid 27, berjemaah di surau 27, berjemaah di rumah 27. Tapi tadilah sama bilangan tak sama dia punya kualiti dia tak sama. Masjid pula dia kena masjid jamek. Ada masjid jamek. Masjid yang didirikan Jumaat. Kalau sini masjid jamek lah. Kalau macam dia burung tu kan, ada masjid jamek, masjid takwa. Dia ada masjid lama dekat klinik tau. Masjid juga, tapi itu kan masjid jamek. Tapi masjid lama dia burung tu, nak banding dengan surau, kalau ada surau di kawasan tu, memang afdal di masjid lama dia burung. Tapi nak banding dengan masjid takwa, afdal masjid takwa daripada masjid jamek buat Jumaat. Dia gitu. Ada ni. Mana berjemaah pada masjid terlebih afdal.
bagi yang lain daripada perempuan dan khunsa. Ada dan sembahyang berjemaah perempuan dan khunsa pada rumah terlebih afdal daripada berjemaah pada masjid. Dan sembahyang berjemaah perempuan dan khunsa pada rumah, di rumah sendiri lebih afdal daripada berjemaah pada masjid. Berjemaah di rumah. Kalau perempuan ni nak jemaah siapa di rumah? Ayah haji dia pergi masjid. Kalau tak pergi masjid kau semasa seorang lah. Maka afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Dia gitu. Sekarang ni hak kitab ni kata dan semai berjemaah perempuan dan khunsa. Berjemaah ni bukan seorang. Pada rumah, di rumah dia berjemaah. Sebab ada anak ke, ada cucu ke, terlebih afdal daripada berjemaah pada masjid. Lebih afdal. Bukan jemaah masjid dilarang, lebih afdal daripada berjemaah di masjid. Perempuan mana ni? Perempuan tua. Dan makruh. Ni makruh pula. Dan makruh berjemaah pada masjid. Makruh. Bagi perempuan yang baginya rupa yang elok, sama ada kerana hiasannya atau mudanya. Perempuan muda, mar'ah yang syabah, mar'ah perempuan yang muda, dimakruhkan berjemaah di masjid. Dan jika dengan izin suaminya dan tiada hasil daripadanya fitnah sekalipun, tetap makruh. Bukan suami izin, suami bawa isteri yang muda ke masjid, makruh. Hak tua-tua sahaja, hak saya sebut minggu lepas kan, hak tua yang tak ada bisa tu lah. Boleh mikir dah. Tua tak ada bisa. Orang tua mana ada bisa? Hak comel tu lah. Bukan comel. Comel ni sebab tua dia lah. Comel lah pada pandang ayah haji. Comel pada pandang ayah haji lah. Jangan ayah haji make up masa muda boleh kawan lain. Tapi tu lelaki dia mati dah. Pada ni. Ayah haji ni pula seorang di rumah. Bini pun mati juga. Awal ayah haji mari masjid ni. Nak selisih dengan mak haji hak kasih lama. Hak mak haji ada bisa lagi tu, hak ada tarikan lagi. Kalau mak haji gitu, makruh juga datang berjemaah. Tapi payah nak ceritalah hak masalah orang tua macam mana ni. Sebab ada juga orang tua hak jenis jangok. Dia jenis jangok, siap molek. Pesen dia. Kan pesen dia jangok, siap molek. Kemah je sentiasa. Dia daripada keluarga gitu dah. Daripada keluarga dia memang keluarga jenis kemah-kemah gitu. Jadi siapa ketua pun masih lagi ada tarikan. Tarikan ni kepada hak pada ni. Pada orang hak seangkatan tak panggil dah. Seangkatan. Seangkatan. Pepatah ada kan? Tidak ada yang gugur, malaikat ada yang pungut. Tak ada yang jatuh, malaikat ada orang ambil. Ada ni. Kita nampak duit 20 sen. Duit 20 sen. Kita tak ambil. Tapi kalau jumpa dia budak, ambil juga. Mana hak gugur jatuh tu ada orang ambil. Hak yang yelah kalau 20 sen orang tua dah ambil, lebih budak dah ambil. Orang tua tak ada orang nak, orang tua nak. Tu lah. Dia ginilah. Dia ini cerita mazhab Syafi'i ni, cerita mazhab Syafi'i. Kalau cerita mazhab-mazhab yang lain, mereka bukan cerita afdal dah, mereka melarang. Mereka melarang. Ada ni. Masjid-masjid tempat mazhab Hanafi, Maliki, Hambali contohnya, tidak ada ruang solat perempuan.
Tidak ada. Mereka tidak sediakan sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Ada. Sebab mazhab mereka, orang lelaki sangat keras. Solat berjemaah fardu ain. Di rumah berdosa. Solat berjemaah lelaki syarat sah sembahyang. Macam di rumah tak sah. Keras. Orang lelaki keras. Orang perempuan jangan mari. Tak dibenarkan sama sekali. Dia keras waktu pula. Dia keras waktu. Adapun mazhab Syafi'i, orang lelaki ringan je. Tinggi-tinggi fardu kifayah. Paling mutamaknya sunnatul muakkadah, sunat kuat tuntut je. Jadi kalau tempat bermazhab Syafi'i masjid, dia tak akan seramai tempat mazhab Hanafi Maliki. Kenapa di negara mereka berjemaah ramai? Sebab fardu ain. Sebab syarat sah sembahyang. Lepas tu mereka ramai jemaah. Kita ni tinggi-tinggi fardu kifayah. Fardu kifayah tu imam dia dah, tok bila dia dah, tok siap dia dah. Apa lagi ya? Mereka sudah lah. Tak mari dah kitanya fardu kifayah. Atau paling tinggi dia tu. Ya dah ni. Dia ingat. Lepas tu berjemaah tempat kita ni dia agak kendor. Tak sama dengan di negara yang berjemaah lelaki dia agak ketat, keras hukum dia. Tapi perempuan keras juga. Tak benarkan datang ke masjid mereka. Mazhab Syafi'i pertengahan. Lelaki fardu kifayah, perempuan ada yang dibenarkan, ada yang dimakruhkan. Yang dibenarkan ni pula afdalnya hak mana? Hak benar ni pula. Boleh mari masjid. Tapi kalau di rumah boleh berjemaah dah, lebih afdal berjemaah daripada kamu berjemaah di masjid yang kamu dibenarkan datang berjemaah ke masjid. Tetapi kalau di rumah seorang diri, maka afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Ini perempuan tua. Ada ni. Dan semai berjemaah perempuan dan khunsa pada rumah terlebih afdal daripada berjemaah pada masjid. Faham balik ayat ni? Berjemaah di rumah, bukan seorang diri di rumah. Jadi hok mari sekelamin tu kemakin sekelamin kan? Baliklah anak contohnya. Tinggal mak haji tu. Ayah haji lah mari. Sebab afdal berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid. Walaupun berjemaah di rumah satu orang makmum saja, walaupun berjemaah di masjid makmumnya 100 orang sekalipun. Perempuan yang dituntut berjemaah 2 masjid saja. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Jangan ada muskil pula. Orang Mekah masjid, orang perempuan penuh. Masjidil Haram kan ada Kaabah. Masjid Nabawi kan ada kubur Nabi. Masjid kampung itu tak sama. Jadi mazhab Syafi'i ini perempuan dia longgar sikit lah. Dibenarkan, ada dimakruhkan. Dibenarkan. Ada ni. Bukan kalau kita nak tegah perempuan tu datang masjid hukumnya makruh. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Wa buyutuhunna. Ni. Dalam hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Nabi kata. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu menegah akan hamba-hamba perempuan Allah akan masjid Allah. Jangan tegah. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan bermula rumah-rumah mereka lebih afdal, bagi mereka. Nabi kata jangan kamu tegah hamba-hamba perempuan Allah akan masjid Allah. Dan bermula rumah-rumah mereka lebih baik, lebih afdal bagi mereka. Rumah lebih afdal. Cuma kalau mereka nak datang masjid, jangan kamu tegur. Kemudian kalau nak pergi masjid juga, ialah afdal berjemaah di rumah. Tapi lambat budak ni nak tunggu berjemaah dengan dia lambat kitanya. Pergi raya haji ke masjid. Kan afdal jemaah di rumah, afdal jemaah di rumah. Tapi di masjid boleh solat awal waktu. Wirid boleh cukup. Tasbih, tahmid, takbir boleh cukup.
Kalau di rumah tak jadi. Pergi salam paling belakang tak ada dah anak kita ni. Kita pun malah rasa orang ha? Wirid pun tak cukup. Tengok kita lah pulaknya. Pandai ni. Sebab tu nak lepas orang perempuan ni bab afdal tak afdal ni kena buat kuliah lah. Kalau mai ke masjid nak belajar, tu dak kira tu. Kalau fardu ain suami tak benar pun wajib kena mari. Kalau suami tak pandai nak ajar di rumah. Kena adakan kuliah lah. Ada ni. Dia kena tu jugalah cerita afdal tidak dilarang. Tapi bukan perempuan muda dilarang. Ini berjemaah 5 waktu ni. Berjemaah tarawih. Berjemaah tarawih. Berjemaah tarawih atas orang lelaki fardu kifayah. Pening nak jawab tau. Takkan berjemaah tarawih fardu kifayah. Main tarawih pun sunat dah. Jadi berjemaah atas orang lelaki sunat. Atas perempuan lagi rendah. Atas perempuan muda kalau berjemaah waktu pun makruh, tarawih lagilah makruh. Tu ramai mari muda-muda itu adat tradisi Melayu. Bukan hukum syarak. Itu budaya. Mak ayah terak budaya gitu dah. Kalau ada kuliah maghrib tak pernah mari pun. Kalau tarawih penuh. Tabir perempuan dia alih tabir perempuan. Sebab apa? Kena beri perempuan separuh. Penuh orang dia. Rajin pula. Hak muda-muda makruh. Kesang orang puan. Kesang singgung dia. Marah kita nak tengah tarawih dak beri. Dak bukan dak beri tapi makruh. Dak beri tu. Oh kita pergi pasar boleh. Pasar tu hamam. Bukan ha masjid. Ni ha masjid tempat ibadat. Tarawih tak boleh mari masjid. Makruh. Kita pergi pasar. Siapa semua pergi pasar? Tak ada semua pergi pasar. Mu nak pergi punya pasar. Masjid tempat ibadat. Lain. Mu nak pergi pasar. Mu nak pergi pasar raya. Mu punya pasar lah hamam. Mu ada ayah, ada suami, ada abang. Waktu tu kan jaga munya. Masjid masjid tempat ibadat. Kena jaga pula situ. Ada ni. Dia bab muamalah tu boleh je perempuan pun. Muamalah boleh perempuan tak ada apa. Mana kena jaga hukum betul-betul lah. Kena jaga hukum betul-betul. Sama juga orang puan nak pergi masjid ni, orang tua-tua marilah masjid. Tapi kena jaga hukum betul-betul. Lidah kena jaga, tangan kena jaga, lidah kena jaga tu besar sekali. Jangan duk camik orang. Tak boleh modal. Buat apa pula orang puan je orang lelaki? Orang lelaki lidah dia okey sikit. Tu kan eh? Tak sungguh bukan kita nak kata apa. Tak sungguh. Dak kalau ada orang lelaki hok mulut camik, hok mulut carah orang. Orang kata orang ni orang lelaki. Orang lelaki mulut puan. Tak kenapa kata gitu? Tak dia orang lelaki. Tapi dia macam baju orang tu, kain orang tu, orang tu, dia nampak belaka. Tak padang orang lelaki kamu ni. Mulut macam orang perempuan. Tengok. Dia orang perempuan ni dia agak teliti. Sebab tu kalau nak beli-beli kena panggil ajak orang puan beli. Baru jadi. Kita orang lelaki beli tak jadi sampai di rumah zik tak pakai lah. Hak tu tak pakai lah. Kita pakai nak ambil je. Orang perempuan kalau dia beli dia tengok satu. Lelah kita tunggu. Dia teliti. Tu orang perempuan dia teliti. Dia beli bagus. Kita orang lelaki beli mana? Kalau beli nak balik cepat. Dia teliti ni lah. Dia nampak orang tu gitu. Orang tu gitu. Ni. Tu kena jaga. Tu kena jaga. Sebab masjid ni dalam mazhab Syafi'i kita okey lah. Tak boleh tegar. Tapi jaga molek. Jaga molek. Bukan tu lelaki dia jaga. Bukan. Orang perempuan terutama sekali. Mari jemaah jaga molek adat-adat. Aurah jaga molek. Yelah kadang-kadang orang perempuan ni ada juga. Kita nak kata orang sini. Ada orang suami dia tak mari masjid. Suami tak mari. Isteri dia mari. Suami tak mari. Tapi kalau isteri dia mari, suami dia tak mari, kurang-kurang masjid ni ada hubungan dengan keluarga dia. Faham tak? Program masjid isteri dia tahu, balik dia tahu ke suami dia, malam ni ada kuliah. Suami nak mari hadir lah. Tapi maknanya
Walaupun kita kata pelik lah, suami tak mari, isteri mari. Isteri yang marilah, ada hubungan dengan masjid. Mana kalau rumah tu nak buat tahlil contohnya. Malah pergi ya. Tak mari masjid, tak mari masjid, tutup laki dia, bini dia ada sama di masjid. Orang akan jadi pergi juga. Sebab apa? Dia ada hubungan dengan masjid. Gitulah kadang-kadang berlaku. Ada tempat isteri mari masjid, suami tak mari. Tapi tak adalah. Bukan hak muda-muda. Hak muda-muda memang dimakruhkan. Hak tua-tua lebih afdal berjemaah di masjid daripada seorang di rumah. Ni cerita berjemaah semata-mata lah. Kalau ada kuliah ada apa, tu kena mari masjid lah tunya. Ni hak dan kitab kita ni comel. Bila kita baca semula tadi tu, dan dapat pahala berjemaah selama belum lagi salam imamnya pada yang lain daripada Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.